Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan tugasan pertama, conference case bagi setiap konsep. Okey, konsep pertama berkaitan dengan beneficent. Okey, beneficent ni adalah merujuk kepada sesuatu perkara yang baik serta dapat mendatangkan faedah kepada klien, dan pada masa yang sama akan dapat menunjukkan dirinya sebagai seorang manusia yang boleh dipercayai, bertanggungjawab dan amanah dalam setiap perkara bagi menjaga hak dan kepentingan privasi setiap kliennya. Okey, sebagai contoh, conference case berkaitan dengan beneficent ialah Syafiq telah mendapat satu perkhidmatan kaunseling di mana dia mengalami masalah kecederaan identiti, tetapi pada yang sama kaunselor yang beliau dapat di kawasan dia tidak mempunyai kepakaran. Justru kaunselor tersebut meminta Syafiq tersebut untuk pergi berjumpa dengan kaunselor yang lebih baik. Di situ kita dapat lihat bahawa kaunselor memainkan peranan yang penting untuk menjaga kebajikan klien, supaya klien yang telah mendapat sesi tersebut tidak terganggu dengan emosi yang beliau ingin ditukarkan kepada kaunselor yang lebih berkelayakan untuk merawat atau menguruskan berkaitan dengan kes yang dialami oleh klien itu sendiri. Okey, baik, sekarang kita akan masuk konsep yang kedua, iaitu berkaitan dengan non-malfeasance. Okey, non-malfeasance ialah bermaksud menjauhi daripada membuat sesuatu yang tidak baik terhadap klien, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Okey, baik, kaunselor juga perlu bertanggungjawablah untuk menghindari daripada melakukan sesuatu yang membahayakan serta mendatangkan mudarat terutamanya kepada klien. Okey, berkaitan dengan contoh dengan conference ini, di mana Puan Nabila merupakan salah seorang kaunselor yang berada di salah sebuah pusat perkhidmatan kaunseling, di mana semasa perkhidmatan beliau telah mengendalikan satu kes di mana klien mengalami satu trauma yang tidak dapat klien lupakan, yang menyebabkan beliau merasakan trauma yang beliau alami tersebut memberi tekanan pada dirinya. Oleh disebabkan itu, Puan Nabila mengambil keputusan untuk menawarkan klien berkenaan mencederakan orang lain pula bagi mengatasi trauma yang dialami oleh klien sebelum ini. Disebabkan itu, situasi menyebabkan Puan Nabila bertindak untuk klien menghentikan tindakan berkenaan terhadap mangsanya. Namun begitu, tindakan berkenaan yang dilakukan oleh klien menyebabkan dirinya mengalami kecederaan disebabkan melepaskan gerai yang dipendamkan selama ini terhadap mangsanya. Tambahan pula, kaunselor itu percaya dengan timbal balik apa yang berlaku terhadap klien berkenaan dapat mengatasi isu trauma yang dihadapi oleh klien. Okey, tuntasnya apa yang kita dapat daripada conference ni, di mana telah membuktikan bahawa kaunselor itu telah melanggar piawai prinsip non-malfeasance, iaitu tertakluk kepada seksyen A4A, di mana kaunselor hendaklah menghindari daripada memudaratkan klien, pelatih dan peserta penyelidikan mereka. Kaunselor juga hendaklah berusaha untuk minimumkan atau memulihkan kemudaratan yang tidak dapat dielakkan atau yang tidak diduga. Oleh disebabkan itu, isu tersebut telah menyebabkan pelanggaran kod etika kaunselor. Okey, conference atau konsep yang ketiga, iaitu berkaitan dengan autonomi. Apa itu autonomi? Okey, autonomi ini merupakan salah satu kebebasan dalam menghasilkan keputusan itu sendiri. Setiap individu mempunyai hak dan kebebasan untuk berfikir dan membuat keputusan sendiri. Hal ini di mana menurut Peterson dan Phil dalam Khadijah Rohani binti Muhammad Yunus dan Nazirah binti Abdul Samad 2007, muka surat 204 hingga 206 menyatakan bahawa ianya juga dapat memperlihatkan seseorang itu yang memiliki keterampilan minda dan mendapat membuat sesuatu kata putus secara rasional. Okey, baik.
Okey, dalam konferen kes berkaitan dengan isu ini di mana Amirah merupakan seorang gadis dalam lingkungan dalam 40-an yang datang berjumpa kaunselor untuk mendapatkan khidmat bantuan dan pandangan berkaitan dengan masalah yang dihadapi olehnya. Dalam pertemuan tersebut, Amirah telah memberitahu bahawa sepanjang usianya dia belum masih atau belum berkahwin lah, dan pada masa yang sama Amirah juga tidak mempunyai teman istimewa dalam iaitu boleh dikatakan teman lelaki lah, sama ada dalam hidupnya dijadikan sebagai suami. Malah beliau menganggap bahawa dirinya tidak begitu bernilai di mata seorang lelaki. Justru disebabkan kes yang dialami oleh Amirah itu sendiri agak serius, maka kaunselor tersebut membuat keputusan mendapatkan bantuan daripada salah sebuah agensi, iaitu yang dikenali sebagai program mencari jodoh yang telah terdapat dalam laman sosial internet lah, tanpa mendapatkan sebarang persetujuan daripada Amirah. Okey, berkaitan dengan yang ini boleh dikatakan bahawa kaunselor telah menunjukkan bahawa telah melanggar hak autonomi mengikut Seksyen B8A, di mana melibatkan persetujuan di mana ianya berposisi sebagai konsultan, dan kaunselor perlu mendapatkan persetujuan daripada semua pihak yang terlibat mengenai hak setiap individu terhadap kerahsiaan organisasi setiap individu untuk menjaga maklumat rahsia dan batasan kerahsiaan maklumat yang dikongsi dengan orang lain. Okey, seterusnya konsep yang seterusnya iaitu fidelity. Okey, fidelity ni melibatkan kejujuran dan keikhlasan dalam perhubungan menolong antara klien dan kaunselor. Tambahan pula ianya merupakan salah satu tanggungjawab untuk memberikan kepercayaan serta membuat janji yang jujur terhadap klien. Ianya merupakan aspek yang penting lah dalam proses kaunseling. Fidelity juga turut merangkumi aspek kerahsiaan dan segala janji yang diberikan dari kaunselor terhadap klien itu sendiri. Okey, baik, dalam kes konferen ini di mana saya telah berkenalan dengan salah seorang kaunselor lah, iaitu dikenali sebagai Amran. Okey, dalam masa yang sama Saza dikejarkan ke hospital disebabkan perlu mendapatkan pembedahan kecemasan. Setelah itu Saza juga agak tertekanlah, di mana dia menghubungi Imran untuk memberitahu bahawa dia mengalami masalah sikitlah yang perlu mendapat pembedahan kecemasan dengan segera. Setelah itu Imran pergi melawat Saza lah pada hari yang berikutnya. Okay, apabila Saza sedang menahan sakit, Amran cuba untuk duduk di kerusi di sebelah katilnya dan memegang tangan Saza dan memberi kata-kata semangat lah kepada Saza. Tambahan pula, Saza sedar bahawa ini adalah sesuatu pengecualian daripada sesi kaunseling yang biasa dengan Amran, dan ia tidak akan berulang. Lawatan Amran ke hospital hanya bermakna bahawa dia mengambil beratlah terhadap Saza tersebut. Okey, apa yang kita boleh berdasarkan apa yang kita lihat bahawa ini adalah bahawa profesional yang ditunjukkan oleh Amran tidak menyalahgunakan lawatan beliau ke hospital dan berhati-hati supaya tidak menyalahgunakan tujuannya. Tingkah lakunya adalah sesuai sebagai seorang profesional dalam suasana yang profesional. Beliau tidak membuat kesilapan dan berfikir lawatan beliau adalah bukan sebagai rakan, tetapi adalah sebagai klien dan kaunselor lah. Okey, dan pada masa yang sama dengan pantas dan menjelaskan kepada Saza akan tujuan perbuatannya itu. Okey, baik, konsep yang kelima iaitu berkaitan dengan justice. Okay, justice ni adalah bermaksud bersifat adil dan dengan memberi layanan yang sama dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang kaunselor, sudah semestinya memberi layanan yang sama kepada semua klien tanpa mengira umur, jantina,
bangsa, agama dan sebagainya. Okey, dalam kes konflik ini di mana pada mulanya klien Ida membuat satu temujanji lah dengan bersama kaunselor, dan pada hari keesokan harinya di mana ada salah seorang klien berbahasa Melayu tiba, dan pada sama dia juga ingin membuat sesi kaunseling waktu yang sama dengan kaunseling India, iaitu Sarawak-E. Di situ mendapati bahawa kaunselor tersebut telah tidak memainkan peranan yang baik, di mana ianya telah melanggar akta kaunselor, dan pada masa yang sama klien iaitu berkenaan sanggup iaitu menawarkan dan membayar sesi tersebut dengan harga yang 2 kali ganda apa yang dibayar oleh klien pertama. Okey, disebabkan kes tersebut, maka kaunselor itu telah menjadi satu kesalahan lah, dan bertentangan dengan etika mengikut action akta C5, iaitu diskriminasi, di mana kaunselor dilarang terlibat dalam atau membenarkan apa-apa bentuk diskriminasi berdasarkan umur, budaya, ketidakupayaan, etnik, ras, agama atau kepercayaan, jantina, status perkahwinan, pasangan bangsa, pilihan, status sosioekonomi atau sebarang asas yang ditetapkan oleh undang-undang. Mereka juga dilarang atau mengamalkan diskriminasi terhadap klien, pekerja, individu yang disilap atau peserta yang terlibat dalam penyelidikan dengan cara yang memberikan impak negatif kepada individu itu tersebut. Okey, baik, seterusnya kita akan masuk konsep yang ke-6, iaitu berkaitan dengan informan konsep. Okey, komunikasi ini adalah sesuatu persetujuan yang dimaklumkan dalam sesi kaunseling, dan psikoterapi merujuk kepada proses di mana klien atau calon yang pelanggan lah yang menerima maklumat mengenai cadangan rawatan dan seterusnya memerlukan sama ada untuk meneruskan rawatan. Dari segi sejarah, syarat persetujuan yang diberitahu telah digunakan untuk pembedahan dan prosedur perubatan lain. Kemudian keperluan itu ini diperluaskan dan merangkumi aktiviti kaunseling dan yang berkaitan. Okey, baik, dalam kes konflik ini di mana Puan Hanisa merupakan salah seorang pegawai psikologi di salah sebuah pusat hospital lah. Okey, di mana pada masa yang sama Puan Hanisa ni dia mempunyai satu klien iaitu dikenali sebagai Cik Dayah. Cik Dayah ni dia sudah menjalani sesi bersamanya iaitu pada tahap yang ketiga. Akan tetapi pada tahap ketiga Puan Hanisa mendapati bahawa Cik Dayah ni mengalami iaitu dikenal pasti telah mendapat satu penyakit, iaitu penyakit anxiety disorder yang menyebabkan dirinya mengalami penderitaan, dan masa yang sama merasakan dirinya takut dan khawatir yang akan berpengaruh dalam kehidupan sehariannya. Oleh disebabkan itu Puan Hanisa telah membuat keputusan agak macam terburu-buru lah, dan bahawa keputusan tersebut yang dibuat oleh Puan Hanisa juga agak macam terkejut, yang menyebabkan perkara yang dibuat oleh kaunselor berkenaan tanpa pengetahuan Cik Hidayah. Oleh disebabkan itu Cik Hidayah mempersoalkannya kepada Puan Hanisa mengapa dia perlu dirujuk kepada pakar psikoterapi yang lain, disebabkan adakah dia mengalami masalah anxiety yang tidak didapat tolong, tak dapat diteruskan oleh Puan Hidayah. Okey, disebabkan itu ini terbukti bahawa kaunselor telah melanggar kod etika kaunselor iaitu A2A, di mana satu keputusan yang dibuat perlulah mendapat persetujuan termaktub di mana klien mempunyai
kebebasan bilik untuk memasuki atau terus berada di dalam sesuatu perhubungan kaunseling klien. Klien juga memerlukan maklumat yang cukup mengenai proses kaunseling dan kaunselor. Okey, seterusnya kita akan masuk konsep yang ketujuh, iaitu di mana konsep ini iaitu berkaitan dengan bahasa Versacity. Okey, Versacity ni adalah di mana dia membawa masuk kepada ketulusan, kejujuran, kebenaran atau tidak berbohong yang terutama bagi pengamal psikologi. Nilai ini amat diperlukan oleh kaunselor kerana dengan pemberi pelayaran atau pelayanan kesihatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahawa klien sangat mengerti. Prinsip Versacity ini berhubung dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Baik, dalam kes ini di mana seorang pelajar perempuan telah datang kepada kaunselor untuk menceritakan isu yang dialami oleh dirinya oleh kerana dia telah dipukul oleh teman lelakinya. Walau bagaimanapun bukan di tahap yang agak serius, tetapi kaunselor perlu menghormatilah kepercayaan klien yang begitu susah hati dan takutlah diejek oleh kawan-kawannya yang disebabkan beliau dipukul oleh teman lelakinya. Oleh itu kaunselor telah membantu klien sehingga pulih. Kaunselor juga telah tidak menularkan apa yang dikatakan oleh klien tersebut kepada guru-guru dan pelajar-pelajar lain apa yang dialami oleh pelajar berkenaan. Okey, apa yang kita boleh berdasarkan apa yang kita dapat daripada penceritaan ini, di mana kaunselor telah memainkan peranan yang penting lah sebagai seorang kaunselor, iaitu mengikut aturan kaunselor F1C, di mana persetujuan termaklum dan hak-hak klien. Tambah pula, penyelia hendaklah memastikan bahawa individu yang disela mematuhi akan hak-hak klien, termasuk perlindungan terhadap privasi dan kerahsiaan dalam berhubungan kaunseling itu sendiri. Okey, seterusnya konsep yang ke-8, di mana berkaitan dengan implicit value. Okey, implicit value ni merupakan salah satu prinsip yang menerapkan nilai yang baik sepanjang sesi kaunseling tersebut dijalankan. Hal ini menyebabkan klien akan berusaha untuk mempengaruhi secara langsung berkaitan dengan kepercayaan, perasaan, pertimbangan, sikap dan tingkah laku kaunselor sepanjang sesi dijalankan. Okey, baik, berkaitan dengan kes conference kes ini, di mana Lina merupakan salah seorang pelajar lah, iaitu tahun akhir di salah sebuah pengajian aktiviti, dan pada masa sama Lina juga mengalami masalah dengan ahli keluarga, di mana beliau telah mengalami atau disebabkan oleh keluarganya telah mengetahui bahawa dia telah terlanjur dengan salah seorang teman lelakinya. Berdasarkan peristiwa ini, di mana Idina telah dihalau oleh ibu bapanya, yang menyebabkan Idina ini mengalami tekanan dalam dirinya tersebut. Okey, baik, disebabkan itu Idina telah memutuskanlah untuk berjumpa dengan kaunselor untuk menceritakan hal yang sebenar untuk mendapatkan bantuan dan daripada pihak kaunselor itu sendiri. Pada mulanya sesi itu menceritakan segala masalah yang beliau sedang hadapi sekarang, sehinggalah menyebabkan dirinya mengalami tekanan dari segi mental dan fizikal. Okey, disebabkan itu, ini telah membuktikan bahawa kaunselor sepatutnya mematuhilah kod etika kaunselor, di mana merujuk perkara A4A, di mana menghindari kemudaratan, bahawa kaunselor hendaklah menghindari daripada memudaratkan klien, pelatih dan peserta penyelidikan mereka. Kaunselor juga hendaklah berusaha untuk
menimbulkan atau memulihkan kemudaratan yang tidak dapat dielak atau yang tidak diduga. Okey, baik, seterusnya kita akan masuk yang konsep yang ke-9 di mana berkaitan dengan conflict of interest. Okey, konflik ini adalah merujuk kepada satu kepentingan sebagai situasi di mana memperhatikan atau satu tugaslah menyebabkan pengabaian yang lain lah. Okey, dalam kes konflik ini di mana semasa di universiti Fadil selalulah menghina dan mengutuk si Aizat, oleh kerana Aizat ini merupakan salah seorang yang berlatar belakangkan orang susah lah, dan pada masa sama merupakan salah seorang anak yatim piatu semenjak beliau di sekolah menengah lagi. Okey, disebabkan disebabkan peristiwa itu di mana Aizat mengambil keputusan untuk belajar bersungguh-sungguh lah untuk mengubah hidup nasib dirinya yang dialami oleh sekarang. Justru untuk mengubah nasib tersebut, maka Aizat pun telah menjalankan sesi konseling. Akan tetapi pada menjalankan sesi tersebut, dia mendapati bahawa konseling yang beliau mendapatkan sesi iaitu adalah rakan sebaik rakan karib dia, iaitu si Fadil. Okey, disebabkan sesi itu menyebabkan Aizat mengingati kembalilah peristiwa yang lampau yang mengenai dirinya dengan si Fadil itu sendiri. Perkara ini menyebabkan bahawa Aizat menjadi ragu-ragu untuk memulakan sesi tersebut bersama dengan kaunselor. Okey, jelas ini bahawa situasi ini menunjukkan Aizat mementingkan konflik lah yang telah lama berlaku antara dirinya dengan si Fadil, menyebabkan beliau tidak mahu untuk meneruskan sesi kaunseling bersamanya, disebabkan si Fadil itu merupakan musuhnya yang dahulu. Disebabkan konflik tersebut, maka sesi konsep tersebut tidak dapat diteruskan. Konsep yang terakhir iaitu yang ke-10 di mana melibatkan perhubungan dua hala. Okey, perhubungan dua hala ini merupakan adalah boleh dilaksanakan oleh kaunselor semasa menjalankan sesi kaunseling secara profesional bersama dengan klien lah. Tambahan pula dalam prinsip etika kaunseling membuktikan bahawa sesi kaunseling tidak boleh dilaksanakan dengan berkesan jika berlakunya perhubungan di antara kaunselor dengan klien itu sendiri. Okey, baik, dalam konflik kes di mana Nabila merupakan salah seorang pegawai kaunselor lah yang telah berkhidmat di salah sebuah universiti awam. Tambah pula Nabila mempunyai hubungan lah kecintaan dengan seorang pasyarah beliau iaitu di universiti berkenaan. Akan tetapi pada masa yang sama dia juga pasyarah tersebut belum berkahwin lah, dan agak berkacak lah yang menjadi tumpuan lah pelajarnya secara amnya. Akan tetapi untuk dijadikan cerita, pada suatu hari pesyarahnya mempunyai masalah sehingga menyebabkan dia merasakan tertekan di tempat kerja. Serta ini telah menyebabkan bahawa pesyarah berkenaan telah melepaskan tekanan kepada para pelajarnya. Sepatutnya tindakan yang dilakukan oleh pesyarah tersebut tidak sepatutnya berlaku kepada pelajar tersebut, iaitu memarahi pelajar-pelajar disebabkan masalah yang dihadapi olehnya. Oleh sebab itu, Dr. Azizan telah mengambil keputusan untuk mendapatkan khidmat kaunseling lah daripada Nabila lah, iaitu merupakan pegawai kaunseling di universiti berkenaan. Walau bagaimanapun, Nabila menyedari bahawa tindakannya telah melanggar etika kaunseling.